Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya jabbaras samawati wal ard. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita duduk di dalam ruangan pengajian kita tentang cara-cara kita nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana iman kita ini sahajalah yang sebagai asas bagi segala amalan-amalan yang kita hendak gunanya umur kita buat amal di atas muka bumi ini sementara kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, sebagai Tuhan yang mengadakan kita, dan kita akan kekal abadi di sana dengan sebab kita itu gunanya umur kita kena dengan apa yang diredai oleh Tuhan yang menciptakan sebagai kita ni hamba dia. Jadi tak lain tak bukan kita ni nak kenalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah tegah kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni cara kita nak mengenalkan dia, pasti kita tadi itu kenal daripada dia yang mengenalkan diri dia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang menciptakan kita, namanya Allah yang menunjuk di atas zat yang maha suci daripada segala kekurangan, dan ada di diri zat Tuhan itu segala-gala sifat yang sempurna
dan ada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala nak buatkan apa itu, maka terserahlah kepada kehendaki dia. Ia nak buat gapo dengan makhluk mano, di mano, bila masa, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak pergi paksa apa-apa pun yang Allah Subhanahu wa taala nak buatkan. Maka wajib kita beriman dengan Tuhan tadi itu 4 perkara lah. Yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu zat Tuhan. Kata zat Tuhan itu benda yang ada, yang sedia, yang dia itu sempurna, yang suci dia tu daripada kekurangan. Dan zat Tuhan itu mempunyai nama. Kerana Tuhan raya kata lahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala tu nama-nama yang elok. Maka tiap-tiap perkara yang ada nama, pastilah ada di dalam nama itu mengandungi makna sifat. Maka kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman pula kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita kira kata semua perbuatan Tuhan adalah adil, adalah baik, adalah molek. Kerana Tuhan tak buat satu perkara, malaikat dia itu buat dengan hikmat yang bijaksana. Itu makna kata cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita nak kenal Tuhan ni, pastilah kita kena dengar dia. Dengar dia ni di mana dia duk royak hal dia? Yakni di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kita nak mengenalkan Allah. Di sanalah kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah nak bukanya anak kunci kepada kita supaya kita tu boleh kenal Tuhan, iaitu para-para warasatul anbiya. Setiap masa, setiap zaman, setiap tempat, setiap generasi, Tuhan itu mengadakan bagi tiap-tiap generasi, tiap-tiap tempat, tiap-tiap masa, ada mereka yang bawanya agama Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah di atas kita. Maka kaedah yang kedua, makna dasar yang kedua, yang kita itu nak beriman dengan Tuhan, sebagaimana kita mengaji dengar semalam, kata kaedah pertama adalah kita beriman dengan zat Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, dan kita menyatunya. Makna kita menolaknya daripada zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, menyerupai dengan segala-gala perkara-perkara yang baru. Dengan segala-gala perkara-perkara yang jadi makhluk. Pada hakikat lah kita nak kecek ni, pada hakikat tak serupa. Ada tak? Terkadang panggil sebut reti. Kerana Tuhan turunkan Quran ni nak kita faham, nak kita reti, nak kita itu boleh beriman. Bagaimana Tuhan nak kita beriman sedangkan kita tak faham? Akal kita tak boleh nak terima. Kita nak orang walillahil mathalul a'la. Kita nak seorang itu buat apa yang kita kehendak. Sedangkan kita royak ke dia tak faham daripada huraian kita. Kita tak boleh ambil tindakan terhadap dia. Ni perkara yang logik akal kita memikir lagu tu lah. Orang Islam kita ni guna akal untuk nak memahamikan syarak. Bukan kita guna akal untuk kita nak membantahkan syarak. Itu orang Islam. Maka apabila akal yang nak menggunakan syarak, keluar tubik akal-akal yang nak membantahkan syarak. Daripada kumpulan mana-mana pun, tak mau kita nak sebutlah sini kerana banyak. Nampak? Sebab kenapa jadi banyak? Kerana jalan yang nak bawakan kepada
jalan yang tak selamat tadi itu ya banyak. Dengan itu Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wa anna hadha, dan sesungguhnya ini, sirati, apa mana jalanan aku, mustaqiman, yang betul. Betul kepada mana? Makna kata bawanya manusia ni kepada jalan yang meneruskan kepada al-jannah. Kerana itu adalah kediaman tempat asal bagi hidupan manusia. Sirati mustaqiman. Kemudian Tuhan suruh kita, fattabi'u, hendaklah mu tu ikut. Ikut mana? Ikut jalanan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, ikut jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fattabi'uhu wa la tattabi'. Dan Tuhan larang kita, wa la tattabi', apa nama? Wa la tattabi' subula fatafarraqa bikum an sabili. Tengok Tuhan guna subul, jamak daripada sabil. Jangan dogi ikut jalan yang lain daripada jalanan Alkitab was Sunnah. Sebab itulah kita dengar daripada ulama ahli sunnati wal jamaah, kita dengar daripada bibir mulut dia, cakap dia, huraya dia, pasti ada apa? Adanya qala Allah Subhanahu wa taala telah firman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diiringikan dengan tafsir ahli-ahli tafsir yang mu'tabar, yang dia itu sebagai tokoh rujukan di dalam agama kita, tentang mentafsirkan ayat Al-Quranul Karim, juga tentang mensyarahkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsep ahli sunnati wal jamaah di dalam pengajian dia, mata pelajaran dia, pasti adanya firman Allah Ta'ala, pasti adanya sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep ahli sunnah, terutama masalah iman kita dengan Allah. Masalah kita nak mengenal Allah, masalah kita nak mengasahkan Allah, masalah kita nak mendekati diri kita kepada Allah, pasti kena ada qala Allah, sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Ada qala Rasulullah, ada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara yang jadi khususiat bagi Taifatun Mansurah, satu kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala nak bantu. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan taifah yang bersifat, kita tak usah tengok kepada orang tu orang ni. Lama kata kumpulan tu kumpulan ni, dak bukan lagu tu. Itu bukan jalanan Islam yang asli. Jalanan Islam yang asli, yakni ia ada sifat dia. Konsep sifat dia tadi itu, rupa dia tadi itu, ia tertolak dengan perkara-perkara yang Amos syarah saat ni. Baru dinamakan dia ni sebagai ahli sunnati wal jamaah. Majlis dia penuh dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabatu, sahabat kata, tabi'in kata, atba'it tabi'in kata, tok guru daripada tokoh-tokoh ulama dulu hingga sekarang disebutkan dalam majlis dia. Itu adalah tempat yang kita nak taksis. Apa nama? Tempat yang kita nak wipahai kata rupa pengajian ahli sunnah ni macam mana. Kemudian orang tadi itu boleh dengar, tengok kata ada ayat Quran kedak, ada hadis Nabi kedak, ada perkataan para sahabat kedak. Kita tengok pada semua, jangan tengok pada satu ketika. Terkadang satu ketika ia dok mengajar nahwu, ia tak sebut manalah qala Rasulullah. Nampak tu tak? Ia dok mengajar masalah apa nama lagi? Masalah ilmu balaghah kan masalan. Ia tak ada sebut manalah qala Allah masalan kita kata. Tak ada sebut mana qala sahabatu. Ia bukan sekadar tu. Akan tetapi kita tengok tempat apabila mengajar bab iman, ada tak qala Allah? Ada tak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu adalah roh asli.
roh makanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala taruh kepada kita, kepada roh yang ada di dalam jasad kita. Baik, maka cara yang kita hendak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah daripada kita faham dah qawaid, faham dah cara, faham dah rupa, pastilah kita galah lagu mana tahu kata orang yang turut sungguh siratal mustaqim sifat yang macam mana. Sudah tahu sifat, kita pergi carilah di mana-mana pun, bahasa mana, generasi mana, kod mana, tak ada masalah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan dia turut jalan ni yang banyak, jalan ni yang lain daripada jalan ni ahli sunnah. Dia sebutkan qala Allah juga, terkadang sebut juga qala Rasulullah juga, akan tetapi dia pergi ubah akan makna-makna yang ada sebagaimana Tuhan kehendak, yang ada sebagaimana Rasulullah kehendak. Terkadang ia ubah. Seumpama kita kata pergi ubahnya makna-makna ayat sakut paut dengan jihad, jadi hak lain. Ubahnya makna-makna pakaian yang tutup aurat, jadi hak lain. Ubahnya makna-makna ibadat, jadi hak lain. Itu adalah perkara-perkara yang membawa kepada kita sebagai orang Islam tadi itu kena ambil faham, ambil reti, ambilnya pengajaran daripada pengajian yang kita kena siap sedia untuk berapa? Untuk diri kita itu menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang yang duduk wah Tuhan kita, supaya kita itu selamat daripada hasutan-hasutan, kacauan-kacauan, pemikiran-pemikiran yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita itu beringat daripadanya, suruh kita itu jaga daripadanya. Tu tak? Kerana orang Islam kita ni hak besar sekali yang tidak siapa-siapa musuh Allah Ta'ala, walaupun jenis manusia, jenis jin, jenis syaitan, jenis gapo, yang tak boleh nak mengkacaukan kita, nak heret kita tubik daripadanya, satu, iaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada Al-Quran, hak terutama sekali. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok, kita guna otak kita, kata cara mereka ini ni ambil ke tak bahan Al-Quran, bahan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari memasukkan perkara-perkara itu di dalam iman kita, di dalam perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam cara kita nak faham tentang agama. Tengok, kita kena perhati, kena tilik, kena tengok, kena selidiki, supaya kita itu sapakan kepada matlamat. Kerana kita jangan ingat, kata tiap-tiap jalanan yang benar, jalanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak, Tuhan itu tidak cuba. Sebab itulah ulama dia kata, al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani. Kebenaran, al-haqqu mansurun, kebenaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup nak membantu. Benar. Sebab apa kebenaran Tuhan nak bantu? Kerana Tuhan royak tegah di dalam Al-Quran, Tuhan kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar-benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita ragu sama sekali. Jangan kita meragu-ragu. Ragu ni mana rasa syak, kena ke tak kena, tak. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ni ia hendak baik terhadap kita. Ia takut kita tak fahamnya kalam dia. Ya wari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wari apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Supaya menyatakan isi kandungan wahyu ya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Ya tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada ajal, ada umur. Dia utuskan ambil kumpulan daripada kumpulan hamba Allah Ta'ala ni, daripada generasi
ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jadikan warasatul anbiya. Ia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna ma'asyiral anbiya'i lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa inna ma warrathul ilm." Sesungguhnya para nabi ini tidak tinggal harta habuab gapo pun daripada harta dunia. Dak, akan tetapi tinggal gapo para nabi, iaitu pia tinggalnya al-ilmu. Ilmu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia yang ambil ilmu itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya al-ulama hum warasatul anbiya. Para ulama iaitu warasah. Apa makna warasah? Yang ambil pesaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna pesaka? Pesaka ni makna benda yang kita ambil tinggal daripada seorang. Itu makna pesaka. Tok nenek kita, ibu bapa kita, mak saudara kita ke gapo kata, gila. Dia ada harta banyak. Apabila dia tu habis umur, makna habis sampai ajal, harta dia tu turun kepada kita. Mana harta tu lah tu, hak dia tu cuma tukar milik. Tukar milik mana? Tukar orang cara pula. Maka ilmu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ni ada ke tak ada? Memang ada. Ambil di hari tu sampai ke hari ni dak ada. Pia dak jaga hum warasatul anbiya. Para ulama. Cuma kita nak tahu kata ulama yang sebenar-benar yang ambil ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala dan ambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak zaman kita? Ada. Pak kita nak share lagu mana tok guru? Macam mana dia? Sifat dia macam mana Tok Guru? Sifat dia kita dengar kata ada tak di lidah dia? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia syarahkan qala Allah, qala Rasulullah di atas landasan batasan yang Allah Taala dan Rasul itu kandak. Sudah. Ada ke tak ada? Kalau ada, ya, pia ikut. Tak ada kata orang tu, tak ada kata orang ni, tak ada kata tu, tak ada. Semua boleh masuk diri dia di dalam warasatul anbiya. Tapi syarat mana? Syarat ada ke tak ilmu yang dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi sebagaimana kita telah menyatakan. Dengan itu Allah Taala ni kita tahu dah, boleh dah. Cara mikir boleh dah kata Tuhan ni nak mengenalkan diri dia. Allah ni nak mengenalkan diri dia. Kata molek, ayuhal muslimun, kata molek. Tuhan nak mengenalkan diri dia di dalam Al-Quranul Karim. Nak mengenalkan diri dia dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal. Tuhan kecek dengan bahasa apa? Saya kecek dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Waktu turunnya Al-Quran tadi itu bahasa Arab. Buat apa? La'allakum ta'qilun. Harap-harap kamu ayuhan nas boleh ambil faham pengajaran daripadanya. Boleh reti, boleh ambil pengertian. La'allakum ta'qilun. Baik. Kalau gitu Al-Quran ini nyata ke tak nyata? Tuhan tanya Tuhan. Tuhan waktu Al-Quran ini nyata ke tak nyata? Wa nazzalna 'alaika tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan atas engkau ya Rasulullah sebagai tibyan, keterangan likulli syai'. Quran ni ahsanal hadis. Apa makna ahsanal hadis? Sefasih-fasih, sebaik-baik sebagaimana ulama tafsir bahasa ya Allah Subhanahu wa taala guna. Quran ni mudah ke payah? Soal. Mudah bagi orang nak beriman dengan Tuhan, payah bagi orang tak mahu nak beriman dengan Tuhan. Ada hujah ke tak Tok Guru kata lagu ni? Ada. Allah Ta'ala ulangkan di dalam Quran ni, dalam suratul Al-Qamar, Tuhan kata walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Allah Ta'ala memudahkan bagi Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang mau nak
nak fahimnya Quran. Nak fahimnya isi kandungnya wahyu Allah Ta'ala. Pak kita faham sendiri tak? Tak. Daripada balik bahasa, tukar bahasa daripada Arab kepada bahasa Sia ke, bahasa Siam ke, bahasa Melayu ke, bahasa orang putih ke, bahasa Cina ke, ada ahli dia. Ya Allah Ta'ala letakkan mari. Tu kita tak kira balik-balik bahasa. Tukar, saling daripada bahasa Arab kepada bahasa tempatan. Dengan sekaligus kita faham dah dengan cara luah-luah kata Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita faham. Kata gapo Tuhan ada ayat, hei orang yang beriman, apabila mung tu hendak bersemaya, nak semaya, hendaklah mung tadi itu ambil air semaya, basuh muka, basuh tangan sehingga ke siku gapo dengan cara sekaligus. Kemudian di sana Allah Ta'ala mengada tak menjadi ke tidak di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang mentafsirkan Al-Quranul Karim semenjak daripada dulu sehingga sekarang ni ada kata ada. Ijma' orang Islam kita kata ada. Tak ada biar engkar muganing ni malakan orang yang tak sempurna cara mikir. Maka kita boleh tahu kata ada orang yang mensyarahkan Al-Quranul Karim. Ada. Di kalangan orang Arab ramai benar. Di kalangan orang Pakistan, orang bahasa Urdu, bahasa apa, banyak juga. Di kalangan orang Melayu kita pun ada juga. Walaupun tak banyak sangat pun ada. Seterusnya bahasa orang putih, bahasa apa ada. Sehingga sekarang lala ni yang kita duduk ni ada terjemahan tafsir Ibn Kathir jadi bahasa Melayu. Ada. Terjemah tafsir apa nama lagi? Barawi ke tafsir apa nama lagi? Banyak lagi. Daripada tafsir-tafsir yang diterjemah, hatta tafsir Baydawi pun ada terjemah dengan kepada bahasa Melayu. Itu apa tu? Tunjukkan apa tu? Tunjukkan kata Allah Ta'ala ni dok carakan akan kita Allah sebagai kita yang nak menjadi hujahkan di atas segala makhluk, segala manusia yang beriman ataupun tak beriman, yawi orang yang dok carakan kita dia. Nak pergi dakwa kata, kita nak pergi faham lagu mana Quran. Bukan mudah Quran kita nak faham. Kalau mudah nescaya orang kafir tadi itu boleh tulis lah Quran wari kepada Nabi Muhammad. Ini panggil hujah yang tak betul pada hakikat. Saya raya dah tadi kata Quran ni mudah bagi orang yang nak beriman. Nak faham tu mudah. Akan tetapi nak bawa data seperti Quran, hipunglah semua manusia sekali dengan jin pun awak tak nak bawa data tak boleh umpama Quran. Kita kena beza di antara dua perkara. Sebab tu Tuhan kata kull in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Kata olehmu ya Rasulullah, jika beripung di antara jenis manusia dan jenis jin untuk bawa data seumpama Al-Quran la ya'tuna bimithlihi. Tuhan nafi kata tak sama sekali nak bawa data seperti Quran. Walau kana ba'duhum wa agillau pula jikalau mereka itu caput tangan sekalipun tak boleh bagi. Nisbah bagi siapa tu Tok Guru? Nisbah bagi orang yang nak membantahkan Al-Quran. Tak boleh. Tu payah bagi dia. Sehingga tahun 2010 saya ingat lagi ada orang-orang musyrikun cuba-cuba nak bawa data ayat-ayat yang dia nak buat tandingkan dengan Al-Quranul Karim dinamakan Furqanul Haq. Cuba tengok dalam internet, tak tahulah sekarang ada ke tak. Mak saya ada lah di luar negara tu tak ada bawa mari di sini. Nah, nama Furqanul Haq. Dia ni taklifkan, makna susunkan mereka-mereka yang mengaji Islam tapi bukan orang Islam. Waktu baik mari tak sampai 2 minit. Orang kritik situ, kritik sini, kritik sini, kritik. Sebab ia tidak ada i'jaz, tidak ada kekuatan ruhi. Tak ada.
Ni tak sawak kerana hak ni. Tu makna tak? Itu makna kata payah bagi siapa? Bagi mereka yang nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Tak sama sekali. Maka kita faham dah kata Quran ini harus pada akal kita, kata boleh kita faham. Bukan mustahil pada akal kata kita tak boleh nak faham. Tak. Kenapa? Kerana ada ahli dia di kalangan ulama-ulama, sehingga bahasa kita Melayu ni pun ada kalangan ulama-ulama yang boleh balik, yang boleh tafsir, yang boleh hurai, yang boleh beri keterangan terhadap isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Saya nak ayat. Maka cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, lagu mana? Tengok. Ni qawaid kita sebagai orang ahli sunnati wal jamaah umuman berarti molek. Saya nak royak ni perkara yang pedah bagi diri kita. Orang lain pakat duk royak juga di kalangan tok guru, bukan amor seorang duk royak. Akan tetapi kita kena pakat-pakat. Royak pula. Dia mau kata, muh duk mengajar benda hak tular, orang pakat duk mengajar belaka. Apa buat apa buka sekolah acak gitu lalu? Tiap tahun buka sama. Apa tak katuk atik sekolah? Kenapa? Kerana budak dah mari sama hak baru. Apa? Kemarin makan dah nasi, hari ni makan pula. Apa tak makan kemarin sudah segitu selalu? Tak usah makan dah lah hari ni sebab makan dah kemarin. Gitu. Tak. Ilmu agama ni orang yang beragama Islam sendiri yang nampak tidak ada harga. Sebab itulah kita orang Islam ni tidak ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu faham malaknya? Baik. Cara mula-mula yang kita nak kenal Allah, manakala cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali adalah kita itu menyabik. Apa makna menyabik? Menyabik ni makna kita itu tetapkan apa? Akan nama Allah, sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah di atas maksud hak Allah Ta'ala dan di atas maksud hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek. Ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, hei orang Islam, hei orang yang beriman, nak tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita itu apa? Mengisbatkan, makna menyabitkan, makna menentukan apa? Kenal Tuhan wi molek, zat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan di atas maksud hak Tuhan Subhanahu wa ta'ala dan di atas maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa maksud Tuhan, apa maksud Rasulullah, Tok Guru? Maksud Tuhan sebagaimana Tuhan menyata di dalam Al-Quran. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah menyata di dalam hadis. Jangan kita yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Jangan kita dagi ubah maksud hak Tuhan tak ada bawa datang, hak Rasulullah tak ada bawa datang. Jangan. Itu adalah cara memikir al-Yahud. Al-Yahud wan Nasara, kenapa kitab Taurat dan Injil dia tu jadi punah dan jadi ubah? Kerana mereka ini penyakit suka nak ubahnya makna-makna yang ada di dalam Taurat dan dalam Injil. Siapa kata lagu ni Tok Guru? Abdullah bin Abbas. Di mana Tok Guru? Di dalam kitab Tabari pun sebut, di dalam Fathil Bari Ibn Hajar Nakamari pun sebut, dan beberapa kitab lagi yang mentafsirkan ayat yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, makna mereka itu ubahnya makna-makna yang Allah Subhanahu wa ta'ala kandang. Yahudi
Nasara ubah bukan sekadar sampai gagama, bukan sekadar sampai ke makna, ubah sampai ke lafaz. Ada Quran kita ni dia tak boleh nak ubah lafaz. Kenapa? Kerana jamin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jamin. Mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Apa makna zikr? Yani Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah nak jaga kitab kami ni, wahyu kami ni sendiri. Ya Allah. Sungguh tak sungguh? Kalau Tuhan tak buat lagu ni, tak boleh nak buat. No. Kalau Tuhan tak boleh nak buat, kalau Tuhan tak buat, kalau Tuhan tak jamin lagu ni, 1441 ni, 42 dah lah ni. Tak tinggal juga Quran ni. Habis juga, tetapi tak. Allah Subhanahu wa taala takallafa bi nafsihi hifzal Quran. Dia itu jaga sendiri. Dengan Tuhan sendiri jaga. Kamane Tuhan mengadakan asbab daripada orang hafiznya, daripada tok gurunya, daripada warasatul anbiya, daripada ulama, daripada kata gilah yang mari nak jaganya Al-Quranul Karim. Tak kira sama ada baca sama ada faham, sama ada tulis, semua jaga belaka. Tu nak sebab Al-Quran ni ya bahasa kena talaqi. Bahasa kena ambil daripada tok guru, bukan bahasa dok kira sendiri tu, bukan. Maka kita nak kenal Tuhan, tahu kata Tuhan maksud lagu mana, tengoklah dia, tengoklah Quran tu Tuhan maksud lagu mana. Tu tak tengok dalam Quran. Ni ayat ni gini, Tuhan royak. Yalah. Panawi kemah lagi tengok sahabat lagu mana kata, at-tabi'in lagu mana kata, atba' tabi'in lagu mana kata. Tengok. Pahdi mana tok guru nak pergi jumpa? Kalau orang ngaji lah dia tanya. Kalau orang awam tu tok guru ayat dia percaya dah lah, tak ada gapo dah, malaikat kena cocoh demo dak erah. Orang awam ni jadi mangsa sama kena cocoh demo. Cocoh ni panggil qattat dalam bahasa Arab. Qattat ni mana? Orang panggil pesing kata nak pecah orang. Sebab itulah Rasulullah kata dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata qattat. Orang nak pecah kat orang. Tu dia. Telinga kita ni hak tu hewi ni dengar gapo-gapo ingat tu. Hak mana orang dok wi manfaat kita, hak mana orang dok royak tunjuk hajar kita, dok wari ajaran yang betul pada kita, ada di lidah dia, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'in, atba'i tabi'in, ada dengan tarbiyah, ikutlah. Jangan dok waweh. Ni terkadang waweh. Ajalah kau bukan, ajalah kau bukan. Orang ada royak kamu wib apa kamu? Ni banyak ni daripada kalangan ni orang pasal dia menyocoh orang ni. Nampak tu tak? Ni nak dengar, dengar. Tafadhal. Tak usah dengar, tak apa. Orang nak mengajar mu, nak heret mu, nak ajak mu, nak jalan ni hak molek kamu mu tak mau dengar, ikut mu. Tak ada masalah. Akan tetapi kita sebagai orang Islam ni telinga Tuhan ni, hak Tuhan win dengar. Lepas tu guna otak. Ni dok dengar ya Rabbana ya Sami'ad du'a. Lagu mana? Demo tu tak oleh tu. Demo tu tak oleh tu. Demo tu gitu. Demo ni gini. Orang hadap royak kamu tu wig apa kamu? Hajawi mengerti isi kandungan Al-Quran? Tak. Hajar kepada mengerti isi kandungan hadis Nabi? Tak. Hajak mu boleh baca bahasa yang Allah Ta'ala hendak nak baca, iaitu bahasa Arab? Tak. Apa? Wig apa? Falimaza antum tasma'un minhu. Kenapa kamu itu dengarnya orang umpama tu? Sebab manusia ni wahai dengar cocok. Tok nenek kita lah ni kena buat kan tu. Sebab tu Tuhan duk royak tu. Tengok masa apa nama? Masa tu ada dulu dengan Tok Hawa duk dalam syurga. Lagu mana jadi? Lagu mana jadi? Cuba kita tengok. Orang kita ni dengar orang tak kena ni jadi gini. Lagu mana jadi? Tuhan kata, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Hei Adam, duduklah dalam syurga ni. Ui molek dengan isteri mung Tok Hawa tu.
Duk dalam ni wisnel ni apa nama? Lepas tu apabila kita seni, apabila kita masuk ke orang lebih, apabila kita dengar orang lebih, nyadah lalu. Orang nak cocoh tak ada sama. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Syaitan mari. Syaitannya ada dua. Ingat molek, itu tak nak kata ke orang, nak ayat sifat. Syaitanul ins wa syaitanul jin. Jenis manusia dan jenis hak biasa jin. Syaitan-syaitan ni makhluk ya Allah Ta'ala lota tubik daripada rahmat. Ni tu lah syaitan. Nampak tu tak? Dia tak masuk duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu nak cocoh orang, nak pelagar orang, nak kata ke orang yang nak gitu, nak gini. Segala-gala. Pak kita tak ada muka budak baru. Tak ada ngetuk hawa je baru. Supaya kita baru juga. Nampak tu? Mula nak kurang lalu. Lepas tu tu ada tu hawa. Tu tak boleh memakai pohon kayu ni sebab pun tahu ke tak. Sebab takut mung tu jadi naik pangkat. Dan mung tu kekalnya dalam ni. Dan mung tu jadi malaikat. Jadi bergapo sebagaimana Tuhan ayat dalam suratul A'raf. Tu yang bukan gapo tak. Syaitan dia tipu kan. Masuk duduk dalam hati. Gak duduk dalam hati. Ya Allah. Apabila gitu, bila masuk duduk dalam hati ni, jadi lagu mana? Fa'akala minha. Tuhan lari, Tuhan coba. Dalam syurga tu, Tuhan nak coba lagi, nak kejadi ke buku tu. Fa'akala minha, fabadat lahuma saw'atuhuma, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tu dia. Apabila ia makan kecak-cak dalam lidah sini ni, cabut habis daripada pakaian syurga. Cari daun kayu tak tahulah nak katukkan aurah dia. Sesal lepas dia tu. Pas sesal katakan, Tuhan ni tak murih lalu. Tuhan nak nasihat dulu. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasy-syaitana lakuma aduwwun mubin. Aku tak ayatkan dulu. Kata orang tu sifat lagu tu. Orang ni sifat lagu ni. Orang ni tak ada hendak nak kebaikan kamu ni. Tak ada. Lepas tu, tak kurayakan dulu kata syaitan ni seteru bagi mong. Tak kata rakyat dah gitu. Tak kata ustaz rakyat dah gitu. Tak kata ulama rakyat dah gitu. Tak dengar. Jadi lagu mana? Kecak tu baik. Orang kita lah tu. Orang dok rakyat ajaran Tuhan ni. Dok rakyat ajaran Rasulullah ni. Nak dia retikan cara nak fahamkan ni. Tak molek. Allahu Akbar. Tu nak ayat kata, bagaimana Imam Ibn Qayyim kata, al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Ini adalah jalanan yang Allah Subhanahu wa taala cobakan hamba. Maka Allah minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada klik kepada bahasa hak kita, maudhu hak kita hak asal. Mana nak fahamnya, nak tahunya, kata maksud hak Tuhan nak lagu mana? Tengoklah Quran dia. Tengoklah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khija ulama mari syarahkan Quran, mari syarahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khija ulama mari ubahnya sebagaimana Yahud buat dengan Taurat, ubahnya sebagaimana Nasara buat dengan Injil, bukan. Ulama sebagai warasatul anbiya, khija dia yubayyinu kalam Allah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Khija dia menyata kalam Allah Taala dan kalam Rasulullah kepada ummah. Pak nak tahu kata yang menyata sungguh kata sungguh, kita reti. Reti lagu mana? Sebab Tuhan ni akal fikir. Tuhan suruh kita semaya. Tiba-tiba adanya orang panggil orang yang alim bijak pandai di kalangan, orang yang menyeleweng tubik daripada jalan yang benar. Ada orang kata tak semaya dah. Masa ni orang tak semaya dah. Masa 2021 ni orang tak semaya dah. Ada di negara yang kita duduk, luar negara, di Mesir, di mana-mana ni orang panggil Fu'almaniyun. Fu'al mana Fu'al orang panggil kata sekolah. Dok tubik pakai piah merah juga. Maaf dah, bukan piah merah tadi itu nak menunjuk kata dok tasiratul mustaqim belaka dak. Amo kenal sore-sore atau saudara royak lah.
Mari duk syarah kata arak pun boleh, judi pun tak apa, reba, duit anak daripada bank pun tak apa, kelubung pun dak, semaya pun dak belaka. Okey tu. Hak tu habis tak juruh benar-benar. Hak tak juruh sikit-sikit ni pasal mana? Tuhan duk royak Al-Quran tu, bukan maksud Tuhan nak lagu tu. Tu. Wah lagu tu jangan kita duk dengar sangat. Kalau tidak ada ulama yang sedega-sedega duk royak, jangan duk percaya. Tuhan royak lagu tu sungguh, tapi Tuhan tak ada kandak lagu tu. Apa ya wihurai, tak ada apa. Tuhan ni royak, tu ada ni dengan tok Hawa ni pak utir telinga. Tuhan royak. Dengar cerak Tuhan sendiri aja, tak lekat juga. Sebab tu nak royak tu manusia kita yang lemah. Manusia kita ni yang lemah, manusia kita ni yang tak ada nak kira. Tu nak faham. Nampak tu tak? Kita mikir kata kita manfaat gapo kita. Nak duk lagu mana we dapat manfaat? Kena kira hati. Nampak tu tak? Ni perkara-perkara yang biasa kata nak kita faham. Sebabkan zat Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan di atas maksud hak Tuhan dan di atas maksud hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i kata, amantu billah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan Allah di atas kehendak hak Tuhan nak. Patah mana nak kata Tuhan nak lagu ni, Tuhan royak lagu mana? Ya ada ulama duk jaga tah. Nah, Tuhan nak lagu tu dah. Patut ada satu kumpul leh hak Tuhan cuba tadi. Bukan Tuhan nak lagu tu, Tuhan nak lagu lain. Rasulullah support. Kita ada dua ni. Quran nyata tak tu? Nyata. Bagi siapa? Bagi alim ulama yang ambil saka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang hadis Nabi ni nyata tak? Nyata. Sebab apa? Sebab Tuhan menjadikan Nabi Muhammad tu sebagai tubayyina linnas. Nak menyatakan bagi manusia. Tubayyina linnas, menyatakan bagi manusia. Nabi tu kecek fasih tak? Fasih. Nabi kecek cerak tak? Cerak. Nabi ulai tak? Ulai. Sampai berapa kali? 3. Pas nak royak lagi kata, hadis Nabi ni tak ada pihak boleh faham. Walaupun sahabat pun royak hadis saja tak faham. Gitu. Tak boleh percaya lah kata. Salah. Tu tak? Tu dia. Baik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim perkara yang tersebut. Dan Allah Taala menolakkan daripada nama dia, sifat dia, perbuatan dia, zat dia. Apa nama? Menyerupai. Yang semih, yang sama pada apa? Pada hakikat benda tersebut. Hakikat zat, hakikat sifat, hakikat nama, hakikat perbuatan pada hakikat tak sama dengan kita. Walaupun panggil serupa. Heran tu? Panggil serupa. Nak kita faham, innallaha kana samian basira. Ya, innallaha kana samian basira. Manusia, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakum syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu samian basira. Guna samian basira juga. Maka dua perkataan itu tu samian basira. Ni samian basira. Hak ni khaliq, hak ni makhluk. Panggil dia sebut serupa, makna serupa. Tetapi hakikat benda tak sama. Khalas. Yaf'alullahu ma yasha. Dalam ayat lain, wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Yaf'al dengan yaf'al juga. Buat sama buat. Tetapi adakah buat Tuhan serupa dengan buat kita? La. Adakah makhluk buat tu serupa dengan kita buat? Serupa dengan Tuhan buat? Tak. Tu tepat yang serupa betul mana, tak serupa betul mana. Apa serupa ada juga ke? Ada. Orang panggil qadar mushtarak, tepat hak Tuhan nak nepahkan kepada kita. Dalam bahasa ngaji panggil kata tepat yang Tuhan nak pahkan bagi kita, situ tu kena sama. Sama pada panggil sebut huraya banyak tu. Hakikat tak sama. Kalau boleh faham sini, faham lah. Kalau tak faham sini, tak faham lah.
Nampak tu tak? Tu nak kita faham molek perkara-perkara ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni sifat diri yang gapo tu? Nak kenal Tuhan ni, mai tengok Tuhan nak kenal. Yang pertama, ayat hak mula-mula kita nak ulai pula, qul, kata oleh ya Rasulullah, huwallahu ahad. Allah Taala itu asa. Ahadun makna asa, tunggal. Bukan makna satu. Kalau wahidun tu satu. Kalau ahadun makna tidak ada tandingan. Satu. Papah tu satu tu. Apa he? Kita beriman dengan lafaz, beriman dengan makna. Tapi hakikat satu macam mana? Tak tahu. Hakikat serah Tuhan. Jangan ada gaduh. Allahus Samad. Bermula Allah itu Samad. Apa makna Samad? Tempat tumpu. Terjemah tempat. Tempat tumpu mana? Tempat kita rayu hal. Ada gapo klik Tuhan, ada gapo klik Tuhan, ada gapo klik Tuhan. Jangan menjadikan makhluk itu as-Samad. Mereka yang seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang menyamakan makhluk dengan Allah yang bernamakan as-Samad. Duk di negeri Thailand kata, duk di negeri negara Malaysia, duk seru tu, orang duk di Baghdad, duk gapo, hey datuk tu, hey datuk ni, sebagaimana ajaran-ajaran yang tak betul dengan Islam. Mereka ini menyamakan makhluk dengan as-Samad. Salah lagu tu. As-Samad mana kata nak seru-seru Tuhan. Pada mau kata, kalau tak boleh seru sama-sama makhluk, pada mau duk panggil tu, wahai ayah, wahai ibu, wahai gapo tu, tak kena gitu. Tu dak, bukan makna gitu. Hak ning ni makna gi seru perkara yang ghaibi. Perkara yang tak ada depan kita. Hak tu hak maksud. Allah Ta'ala perkara gaib ke perkara syahid? Perkara gaib. Pak orang hak kita seru tu tadi tu perkara gaib ke perkara syahid? Orang mati dah tu. Perkara yang gaib. Maka kita seru lagu tu tak boleh dalam agama kita. Ada apa perkara yang syahid? Tak ada. Apa dia mau seru Rasulullah tu dah. Sahabat, ya Rasulullah. Sahabat tu faham tu ayat Quran bukan tak faham. Lepas tu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan itu dan ini. Salah ke ayat? Tak. Kerana Nabi dah ada. Nampak tu nak? Tu nak kita faham molek. Tu nak kita faham molek. Baik. Itu Tuhan kita. Wa huwal alimul hakim. Dan bermula ia Allah al-alim yang maha mengetahui. Ketahui Tuhan ni lagu mana? Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah Ta'ala tahu benda hak madhi sedia kala, hak sekarang, hak lagi akan datang. Benda hak tak ada lagi, kalulah ada, Tuhan pun tahu tak ada lagu mana. Ini kita faham malah ni. Tu makna al-alim. Dan Tuhan tahu tadi itu, tahu dengan meliputi. Makna lagu mana meliputi? Kecil, besar, halus, nipih, semua Tuhan tahu lagu. Misal lagu mana Tok Guru, hamba tak faham mana ni, tak ada duk mengaji mana nak faham sikit, nak faham gini. Misal kita kata, kita kenal tak rambut? Kenal. Rambut atas kepala kita kan, orang ada rambut jangok-jangok tu kan? Nah, hak tak ada rambut belah lah. Tengok orang ada rambut. Tahu. Lepas tu boleh jamah tak? Boleh. Tapi tahu tak banyak mana orang rambut kita? Oh, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu tu, tak tahu. Tak tahu lagu mana duk atas kepala anta. Oh, tak tahu. Tu nak ayat terlemuh manusia. Nak tahu, nak kecek hakikat perwaktu Tuhan. Tanya rambut je apa orang. Kalau boleh royak, kena molek. Tak apa, boleh kecek. Saya yakin tak ada orang dalam dunia ni boleh nak tahu hakikat bilangan rambut dia banyak mana. Tak ada. Walaupun doktor sama mana pun, ahli profesor sama mana pun, tak ada boleh tahu. Pak nak tahu Tuhan? Ya Allah Ta'ala. Tahu hakikat Tuhan? Tak boleh nak tahu. Tu nak kita faham. Ni dah pergi bergaduh hakikat Tuhan. Tak boleh nak bergaduh. Ada Tuhan ada lagu mana Tuhan datang lagu mana Tuhan marah lagu mana
Tuhan istiwa lagu mana Pia nak boleh royak. Cara royak rambut atas kepala kita. Kalau tanya roh tu berat dah. Tanya rambut dia tu. Ada apa orang? Ustaz. Ada apa orang? Itu acan. Acan ni maksud ustaz lah. Kalau orang Malaysia tak faham acan tu mana ustaz lah. Nah, ustaz tak kira lah acan belaka. Kalau bahasa Sia ni ustaz, ustazah, cikgu tak cikgu panggil acan. Nampak tu tak? Kru pun jelah juga bahasa Sia. Apa capur-capur. Dia tak tahu. Dia tak tahu hanya anak. Al-Hakim. Dan Allah Ta'ala itu bernama dengan Hakim. Hakim mana apa? Mana bijaksana. Apa makna bijaksana Tok Guru? Bijaksana makna meletakkan satu perkara kena pada tempat tu makna bijak. Tu makna Hakim. Adapun diberikan hakim bijaksana makna kata ikut yang nak buat hak ya ikut ya. Makhluk dok dalam tangan dia, dok dalam gegam dia belaka, yang nak buat gapo ikut ya. Lagu mana ikut ya Tok Guru? Gini maksud. Lagu mana? Ambilnya para malaikat 10 tadi itu masuk dalam neraka, ambilnya fa iblis fa nama ni masuk syurga. Boleh ke tak? Boleh ya kata. Sebab apa? Sebab Tuhan ni bijaksana. Hakuk mana bijaksana? Sebab milik dia je kata. Yang nak buat guna ikut. Adakah Allah Ta'ala itu kita sungguh-sungguh pegang kata dia itu bijaksana? Tak. Bijak apalah tu. Dia kata harus pada akal kita memikir kata ambil Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn al-Mughirah, Fir'aun, Haman, Qarun masuk syurga. Ambilnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh masuk neraka. Harus pada akal. Akal mana? Akal orang tak sempurna lah tu. Bukan akal orang sempurna. Sebab apa? Sebab Tuhan ni dia bersifat dengan hakim. Hikmat mana meletakkan satu perkara kena pada tempat. Bukan mana kata duk retah hak orang lain. Kalau retah hak dia sendiri tak apa. Buat hak dia sendiri tak apa. Yang nak buat ikut lagu mana apa. Tak. Saya duk misal. Harta anak yatim ni hak dia. Harta anak yatim hak pak ya ke hak dia? Hak dia. Pas kenapa? Syarat kita tadi itu wabtalul yatama hatta balagun nikah. Apa kena wabtalul yatama? Hatta balagun nikah. Sebab ia akal dia tak ada lagi. Dia nak guna lagu mana tahu harta dia. Dia nak guna tak boleh. Syarat kita sekat tak? Orang ada pegang anak yatim tu harta tadi itu wala tatabaddal khabith bit tayyib tadi itu jangan dogi guna harta anak yatim ni. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Janganlah makan harta anak yatim masuk neraka. Pas jadi gano syarat kita nak uwi kepada dia selalu harta ia kan nak retah gano ikut ia ngah. Gitu. Dah. Tiba-tiba syarah bab tu di kalangan orang hak tak sempurna mana boleh pada akal. Agama boleh pada akal Tok Guru. Terutama hak pesing Mu'tazilah dan kesal dengan Mu'tazilah. Dia kata, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa harus pada akal Tuhan nak masuk neraka. Ambil Fuk Haman Qarun masuk syurga. Abu Jahal masuk syurga. Harus awak apa? Syurga neraka. Hak dia ni masuk dia apa ikut dia. Tak. Tuhan tak buat lagu tu. Apa Tuhan tak buat? Sebab Tuhan bersifat dengan hakim. Hikmat. Namanya hakim. Tu nak wih faham. Nampak tu tak? Tu nak wih kita faham. Seterusnya, Tuhan kita ni gapo kata ada ayat tak nak kenal Tuhan ni. Tuhan kenal aku mana? Yang pertama Ahad, tunggal. Yang kedua As-Samad, tempat tumpu. Yang ketiga Alim, tahu belaka. Yang keempat hikmat, bijaksana, hakim, alim. Yang kelima wa huwas sami'. Dia dengar. Gapo makna dengar? Makna Tuhan dengar semua suara hak keluar tubik daripada mulut kita ni Tuhan dengar. Tuhan dengar. Nak mengupak orang? Tak boleh. Nak cocoh orang pelaga orang? Tak boleh. Sebab Tuhan dengar. Dengar sekarang. Al-Basir. Sorry, nampak. Tu jaga. Kita jaga diri. Jaga. Wa huwal ghafur. Sedangkan ia itu maha pengampun. Manusia kita tak lepas pada salah dan silap. Kita beriman dengan Tuhan yang mengampunkan dosa kita. Wasa lega dah hati. Lega.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafur. Sedangkan dia itu Maha Pengampun. Oh, sepat. Tak ada kata nak mengampun, kena pergi di masjid, bayar duit kata email, tu email tolong minta ampun ke Tuhan sikit. Minta beli syurga, tanah syurganya nak tu email, duit kata email, tu email kira dengan malaikat Tuhan. Gitu. Tak sepanjang agama Nasara dak. Nasara lah tu. Orang panggil hukmul al-kanais. Hukmul kanais makna kata padri yang ada di dalam apa nama ni, di dalam gereja tadi itu, ya. Kalau nak apung dosa kena bayar duit banyak ni. Dosa besar apung bayar banyak ni. Nak beli tanah yang dalam syurga kena bayar duit. Itu panggil apa nama panggil kata alladzina yaquluna amwalal nas bil batil. Mereka yang makannya harta manusia dengan dengan batil. Tu dia. Nak bagi kita faham. Wa huwal ghafur, dia Maha Pengampun. Al-Wadud, yang Maha Penyayang. Nah, Dzul Arsyil Majid, ampunnya Tuhan kepada Arasy yang Maha Mulia. Arasy ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas Arasy, bukan mana Tuhan berhajat pada Arasy. Sebagai Al-Mu'tazilah dan orang yang faham semua Mu'tazilah tu duk faham dah okey. Kalau gitu gak tiap-tiap perkara yang Tuhan buat dengan makhluk tadi itu makna kata Tuhan berhajat. Kalau gitu Tuhan duk nampak kita ni, Tuhan nampak tak kita ni? Tuhan dengar tak suara kita ni? Nah, Tuhan ada atur dak rezeki kita ni? Atur mana Tuhan berhajat pada makhluk ah? Berhajat pada manusia, tak ada dia faham lah tu. Pakalulah Tuhan tu istiwa, mana perbuatan Tuhan tu istiwa di atas Arasy, lazimnya pastinya Tuhan itu berhajat pada Arasy. Nascaya Tuhan menjadikan kita mana Tuhan hendak pada kita, berhajat pada kita. Orang tak faham lah tu. Nampak tu tak? Tuhan apa nama ni merezekikan kita. Makna kata Tuhan buat rezeki pada kita, menjadikan rezeki bagi kita. Makna Tuhan berhajatlah kepada kita. Tak. Bukan makna perbuatan Tuhan itu dengan makhluk mana-mana, mana Tuhan itu berhajat pada makhluk itu. Itu adalah faham yang tak betul. Faham yang salah. Hena? Tu dia. Ni perkara-perkara sebagai orang Islam kita kena faham molek ni. Faham tak molek gelecah. Umur 70 terik, umur 70 terik tu. Kalau 80 nak pergi kot lain ya. Nyanyuk tak nyanyuk yang serabut lah. 70 terik. Lepas tu nak pergi kekal abadi di sana dulu. Ni behar kita nak bawa pergi ni hak yang apa nama ni? Yang apa nama? Yang kita faham kena. Yang kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kena. Satu. Yang kedua, Tuhan kita ni hebat tak hebat? Ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sifat dia ni, dia istiwa di atas arasy, mana dia tertinggi di atas arasy. Mana zat dia tertinggi, zat dia yang bernama Rahman tertinggi di atas arasy. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bah maksud Tuhan tak? Ya, maksud Tuhan ni. Maksud hak Tuhan tak? Ya, sebab dia mengisbatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbatkan. Rasulullah tak tukar pun istawa menjadikan lafaz yang lain jadi staula ke jadi gapo tak. Sahabat Nabi tak ada Allah bersorang. At-tabi'in tak ada. Atba'it tabi'in tak ada. Tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat daripada tokoh imam 4 ke imam ni ke imam 10 ke, bab fiqh, bab hadis, bab qiraat, tak ada. Semua beriman kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi. Maka sesuai zat Tuhan yang maha mulia pasti kena ada di atas segala-gala makhluk. Barulah sesuai. Dengan fitrah kita gitu. Hang nak royak kata zat Tuhan ni ada tapi ada dalam kira-kira. Itu salah. Ada dalam kira-kira ni macam jadi macam mana? Mana ada di dalam pemikiran. Ada dalam pemikiran makna mana? Seumpama orang buza duk pegang kata ada di sana dewa. Dewa tak? Tewadah. Dewa bahasa Melayu panggil.
Tewada bahasa sia. Benar tak ada tak? Tak ada. Benar khayal. Allah Subhanahu wa taala bukan khayalan. Allah Subhanahu wa taala bukan khayalan, sama sekali bukan. Allah Taala ni ada sungguh. Ada dalam bahasa orang mengaji panggil maujudun fil kharij. Bukan maujudun fil dhihn. Ada pada luar daripada cara mikir manusia. Ia boleh menguasai. Mana dalil kata ia ada luar pada cara mikir kita? Takkan kita boleh tengok Allah Taala? Hari akhirat esok boleh. Takkan para nabi ada yang dengarnya kalam Allah Taala dengan tidak ada perantaraan? Ada. Mana Nabi Muhammad kita? Malam Isra' wal Mi'raj. Nabi Musa alaihi salam dan sebagainya. Boleh. Cakap dengan Allah Subhanahu wa taala direct lalu. Tu nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala ni ada sungguh. Bukan ada dalam kira-kira seumpama kita duk khayal-khayal tu, bukan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah, iaitu kepada Allah tu, dhamir klik pada Allah, naiknya kalimatut tayyib dan amalan-amalan yang salih itu terangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak ayat kata menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy. Sebagaimana Tuhan raya. Kita tak sah percaya lain daripada Tuhan kita raya, lain daripada ulama yang membantukan ayat Tuhan, lain daripada tu kita tak sah percaya. Qat'an tak sah percaya. Apa? Mereka itu tak boleh wigap-gapa kepada kita. Masalah ni adalah masalah qat'iyah yang putus. Tak boleh ada dipertikaikan. Hawak apa? Kerana nama pasti kena ada di zat. Tidak makan dengan akal sama sekali kata nama suku zat duk suku, tak ada. Ada nama saja zat tak ada, tak boleh. Tak makan pada akal. Nampak tu tak? Ya kena ada kuat dia, zat dia tu kena ada. Diri dia tak ada. Nafsuhu Subhanahu wa ta'ala ada. Yang keseterusnya sikit dah. Huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala yang dimula, Allah Ta'ala yang di akhir. Mana Allah Ta'ala yang mula-mula sekali, belum daripada segala-gala makhluk ni, Allah yang mula-mula sekali. Kemudian Allah Ta'ala itu yang akhir. Mana kan? Tuhan memadamkan, mematikan semua makhluk yang bernyawa tadi itu, hak dinamakan hidup, tak ada pia, ada malaikat Allah hanya jua. Itu mana al-akhir. Mana Tuhan kekal. Tuhan sedia, Tuhan kekal. Kemudian Tuhan menjadikan makhluk bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu berhajat pada makhluk. Tetapi kalau Tuhan nak uatkan perkara dengan makhluk, itu tak dinamakan berhajat. Mana dalil akli? Nabi Musa kecek dengan Tuhan, kecek sungguh tak? Sungguh? Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima. Kalimah taklima tu masdar nak takkid kata Tuhan kecek sungguh. Nya ada lagi orang tak berjuru. Nya gitu tukar apa nama? Tukar baris. Dia kata wa kallamallaha Musa taklima. Makna Allah Ta'ala bukan zat yang muqaddasah, yang mulia, yang bercakap. Bahkan Musa tu bercakap Tuhan. Musa boleh bercakap, Tuhan tu bisu. La hawla wa la quwata illa billah. Ulama dengar. Mu nak tukar baris lagu ni, boleh. Sah dalam lurah, sah dalam lurah, sah dalam lurah. Dua ayat cara dia. Baik. Sah ke sah lah, tak apa. Ayat Quran ada sah lagi. Mu nak katakan ayat ni kalau sah dalam lurah, tak apalah. Kita ada ayat sah lagi supaya Tok Guru tolong hurai sikit. Ayat mana aku tak biasa dengar supaya khawarij. Tak ada ayat kata ambil manusia tadi itu duk hukum. Nak hukum dengan hukum Tuhan. Inil hukmu illa lillah. Hukum manusia jangan. Tak sah. Abdullah bin Abbas baca ayat Quran. Wa in shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Takkan ada kehakaman, ada hakim ni di antara manusia nak kira bercara tentang hal Tuhan ni. Waktu baik satu riwayat kata ayat tu, satu riwayat kata ayat sah lagi daripada surah Al-Maidah. 8,000 orang khawarij, 4,000 orang tolak. Tubik klik semula kepada manhaj ahli sunnati wal jamaah. 4,000 lagi degil. Ali bakar hidup-hidup. Sayyidina Ali bakar hidup-hidup. Tu dia.
Maka ada ayat surah lagi kata na, walamma jaa Musa limiqatina. Lepas tu wa kallamahu rabbuhu. Nak paling domel lagu mana Tok Guru Mu'tazilah? Nak paling lagu mana? Wa kallamahu rabbuhu. Nak paling lagu mana? Paling kalau bijak sangat agak. Kalau kena sungguh dalam lurah, paling. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang dusta tadi itu habis hujah. Tak boleh nak bawa datang hujah apa-apa, tak boleh nak bawa datang. Itu nak ayat kata kebesaran kebenaran itu Tuhan yang menjaga. Kemudian ayat Al-Quran, kita sebagai orang nak jaganya, nak calonkan diri kita jaga Quran, pasti kita kena faham ayat Quran daripada awal hingga akhir, setelah daripada kita ingat akan isi kandungnya min awalihi ila akhirih. Ambil di ayat mula-mula sehingga ayat akhir tu. Barulah kita tahu, kerana Quran ni ada 3 konsep cara kita nak faham dia. Sebagaimana ulama kita nak kita faham gini. Pertama ada sibaq, ayat hadapan. Yang kedua orang panggil lihaq, balik belakang ni. Balik belakang, lihaq balik akhir ni. Hak tengah hak panggil siaq. Ada sibaq, ada siaq, ada lihaq. Nak tahunya makna bagi ayat, pasti kena jalan 3 ni. Barulah kita itu selamat diri kita daripada salah faham terhadap ayat Al-Quran. Biar aja ulama. Apa nak tahu main lagu mana? Dengar ulama. Nah, dengar para ulama kita. As-siyaq, as-sibaq, al-lihaq. Ingat tak? Bagi orang yang nak tanda-tanda lah. Wal-zahir, Allah Ta'ala yang maha tinggi pada yang lain. Wal-batin, Allah Ta'ala yang maha tahu sebawah-bawah. Ilmu Tuhan tu tahu belaka, tak ada disunyi apa-apa. Al-zahir mana zat Tuhan, al-batin mana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sedangkan dia itu dengan sesuatu alim, tahu belaka. Tuhan tahu ni, tahu dengan cara detail, tahu dengan cara jumlah, tahu dengan cara tafsili. Aku mana tafsili jumlah ustaz, Tok Guru tak faham ni. Mana tahu dengan cara kasar-kasar, halusi, semua Tuhan tahu belaka. Misal lagu mana? Rambut hadap atas kepala kita tu Tuhan tahu berapa orang. Bukan Tuhan kata tu rambut, tapi berapa orang? Tak tahu juga. Tak, okey. Nampak tu tak? Wa huwa bikulli syai'in alim. Tiap perkara tu Tuhan tahu belaka. Habis situ. Kemudian zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa kariha apa zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ayat ni bermula dimakian itu dengan bahawasanya mereka itu ikut akan apa perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala merka, dan mereka itu benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Dengan sebab tu amalan dia itu batal. Makna kata di sana Tuhan ada perbuatan Tuhan, sifat Tuhan dinamakan sana ar-ridha, di sana ada al-sukht, mana marah. Tuhan kita kalau kita buat baik, Tuhan redha. Radhiyallahu, Tuhan redha. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Tuhan meredha terhadap orang mukmin. Nampak tu tak? Lepas tu Tuhan melaknatkan, memarahkan orang-orang yang deraka kepada dia daripada buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala benci sekali, iaitu apa nama? Menyengutu Tuhan, bunuh orang, bunuh alim ulama dan sebagainya. Dan bunuh orang-orang mukmin dan sebagainya. Itu makna kata hak Tuhan. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yalah. Tuhan marah. Tu nak kita faham. Tu sifat Tuhan kita. Lepas tu semua hak baca mari tu, itu adalah Tuhan kandak dah. Itu makna kata Tuhan kandak nak kita itu beriman, nak kita itu tahu, nak kita itu ambil wa amal. Yalah. Tu makna kata murad Allah Ta'ala, murad hak Nabi SAW baca. Kalulah tidak murad hak Tuhan lagu ni, nascaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala takallafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bayanahu. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan.
Karena Nabi kita ni ya tak senyap, ya kerja dia nyata. Sungguh tak? Sungguh. Mana? Tu ayat tadi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Supaya engkau ya Rasulullah menyatakan bagi manusia. Bahaya Quran sendiri pun hadza bayanul linnas. Ini adalah bayan keterangan daripada Allah Taala kepada manusia. Quran diri dia tu bayan dah. Mari Nabi bayan pula. Gapo lagi kita nak dakwah kata tak faham? Gapo lagi nak ayat tak? Ini bukan maksud hak Tuhan, ini bukan maksud hak Rasulullah. Sedangkan Tuhan tak ada ayat, Rasulullah tak ada ayat, kita nak percaya boleh ke? Tak boleh. Sebab tu di sana ada para ulama yang nak jagakan hal ni. Karena banyak hari ni kalau kita duduk, hari kita duduk ni orang panggil orang yang nak pegang kepada urusan agama sikit dan payah. Coba tu banyak. Coba tu banyak. Nak kita faham menjadi molek. Itu setengah daripada perkara-perkara yang amo nak baca. Banyak lagi daripada ayat-ayat. Tapi itu sebagai misal. Sebagai contoh yang nak kita itu sebagai orang Islam, orang mukminin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya nak tambahkan iman, pasti kita kena Tuhan. Pasti kita kena Tuhan, memahami hakikat-hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak royakkan. Hakikat di situ makna hakikat tu isi kandungan Al-Quran. Bukan hakikat bagi Tuhan. Bukan hakikat bagi perwaktan Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan. Itu bukan. Hakikat mana hakikat kita nak faham Quran ni, nak faham lagu mana. Hak Tuhan royak ni kita nak pakai lagu mana, nak faham lagu mana. Situ hak maksud amok. Nak kita faham. Kepada ining, kepada apa nama ni, abang bagi sikit lagi, kepada ining misal-misal daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan di atas jalanan yang apa? Di atas jalanan yang di atas jalannya keterangan dan kita nak menyabitkan persatuan. Makna mengasarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menafikan, dengan kita menolakkan penyerupaan. Itulah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak hidayahkan. Gapo amo nak ayat sini? Nak ayat kata, "Hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir, kita hendaklah meletakkan diri kita kata hak Tuhan royak, hak Rasulullah royak tentang hal dia, nama dia, sifat dia, perwaktan dia, zat dia, itu adalah maksud hak Tuhan nak. Kemudian kita lepas daripada kita isbat tadi tu, orang Islam dengan cara 100% dia faham dengan cara logik akal kata Tuhan tu bukan makhluk. Ya tolak di awal dah kata Tuhan ni bukan makhluk, tolak di awal. Maka di manakah akal orang Islam yang bersih nak pergi nampak kata hak Tuhan royak tu serupa dengan ia? Tak ada. Itu pada asal. Cuba tanya orang Islam kita. Cuba tanya orang sekurang-kurang ilmu tentang ni. Cuba tanya, Tuhan dengan demo ni benar serupa tak? Jawab qat'an. Dia jawab cerak. Hei, Tuhan dengan kita nak serupa lagu mana? Tuhan ni benar tinggi, kita ni benar rendah. Gitu. Kita tanya orang hak bawah sekali. Kita tak ada nak sebut mana-mana. Cuba kita sebagai orang ngaji, kita kecek dengan orang perempuan ke, orang lelaki ke, ada umur banyak ada kita ke, cuma dia tak ngaji mana? Cuba tanya. Tuhan dengan kita ni benar tula-tula tak? Deh, Tuhan benar tula-tula lagu mana lain-lain. Selalu dah. Tu nak ayat atas fitrah orang kita. Maka dengan sebab kita memasukkan ilmu-ilmu yang lain-lain daripada ilmu Islam, membawa ada wasata Tuhan royak supaya dengan kita. Sebab tu ulama kama ada royak pula sekali lagi. Mana tebah pula supaya utai tu lah. Misal hissi mudah-mudah. Utai kita nak buat songkrak ke, nak buat tanah getah ke, tanah kelapa ke, apa nama kelapa sawit ke, apa nama pandia, durian ke, apa rambutan ke, apa kita sodok ke tanah kita bersihkan tanah kita. Tak ke? Kamal kita turunkan benih, turunkan anak tu anak ni, boh gilah kata. Lepas tu kita dah belah dia, nya naik pula utai. Pasti kita kena tebah, kita kena cuci, kita kena itu, kena ini. Supaya ilmu pengetahuan apa supaya tu lah. Nampak tu tak? Jangan duk royak tahu. Orang duk royak mari lama dah. Nampak tu tak? Orang tahu belakang dah. Tahu belakang, mai tahu mai lama. Lepas tu bertanya tengok. Orang tak ada bergaduh ni. Dia tak tahu tu. Dia tak tahu tu. Orang tak ada bergaduh dah nak email.
Orang Islam duk luar negara duk nak duk bergapo ni tak gaduh masalah email ni. Pas kita nak buat kebaikan bina atas apa? Tuhan kata wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia tolak iman, kita yakin tepuk kita tak ada dia tolak. Pada hakikat tak ada dia tolak. Tapi mulut terkadang kita kecek dengan kata itu. Kena ingat sikit. Faqad habita amaluhu. Seolah kata dia amalan dia hak buat kebaikan habis licin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan hari akhirat esok dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Akal kita guna. Supaya nak iman kita tadi itu bersih, pasti kita kena ada ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul melalui warasatul anbiya yang ambil ilmu daripada Allah Taala dan Rasul. Itulah sebagai pengingatan kepada umat Islam kita. InsyaAllah kita akan meneruskan majlis kita tentang kita nak mengangkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir ni insya-Allah as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal qurna ya rabbal alamin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.